Hanif Miswan dan Fariha masih bersama dengan anda, dan itu tadi kita bawakan sedikit gist perkongsian kita pada pagi ini. Topiknya adalah miskin bandar buat anak muda terutama. Saya kira merangkumi semua jugalah kan pada tahun 2022 ini. Betul, terutamanya mereka yang graduan kan lepas habis ijazah dan sebagainya, belajar 4 tahun, betul nak cari kerja. Bila nak mula cari kerja tu, kita masa belajar, habis belajar kita ada komitmen dah. Betul. Kita kena bayar hutang PTPTN, nak bayar ni macam mana sebagainya. Jadi, bayangkan bagaimana gaji mula je nak dapat harga apa? RM1,800 ya? RM1,800. Dan nak mula hidup tu macam mana? 20 ke 25 tahun masih kekal sama kadar gaji purata tersebut. Jadi untuk itu kita bawakan di studio secara istimewa pada pagi ini, kita perkenalkan Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid, Pengarah Pusat Penyelidikan Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam INSAF bersama dengan kita. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jauh datang ini dari Lenggeng. Okey, tadi kita dah paparkan sikit bagaimana situasinya, keadaan kita sekarang ini, terutama anak-anak muda. Dikategorikan habis belajar terus kategori miskin bandar kalau dia bekerja di bandar kan. Dengan taraf kehidupan kita sekarang tak menentu dan sebagainya. Saya nak tanya doktor, mungkin doktor boleh ulas terlebih dahulu berkaitan dengan miskin. Pasti dia ada beza. Kadang-kadang kita kata, oh dia ni miskin macam mana, ni miskin macam mana. Kategori-kategori miskin ni, doktor. Okey, terima kasih Fariha, terima kasih Hanif. Pertama sekali kalau kita lihat, kemiskinan itu satu yang besar. Tapi hari ini kita nak fokus kepada anak muda dan miskin bandar. Jadi biar saya kupas dahulu erti kemiskinan. Miskin ada banyak istilahnya. Kita ada miskin mutlak, kita ada miskin tegar, kita ada miskin berbanding, kita ada miskin rentan. Miskin mutlak maksudnya orang yang tidak dapat menyediakan keperluan asas dan makanan. Iaitu diberikan pada tahap RM2,208. Miskin tegar pula orang yang tidak dapat menyediakan keperluan makanan asas untuk mereka. Kalau dulu kita panggil mereka ini fakir. Ataupun kadang kita panggil istilah seperti papa kedana dan orang yang terpaksa mengemis, merayu, meminta untuk makan. Miskin berbanding apabila kita kata membuat perbandingan antara dua golongan yang berada dalam satu kawasan. Miskin bandar adalah apabila di kawasan bandar kita mempunyai kos kehidupan yang agak tinggi berbanding dengan desa atau luar bandar. Dan seperti mana Hanif katakan tadi, apa yang menyedihkan, gaji permulaan untuk graduan tidak bergerak selama suku dekad 25 tahun. Gaji permulaan graduan adalah RM1,800. Bayangkan graduan adalah seorang yang kita kata berkemahiran, yang mempunyai kompetensi yang tinggi. Tetapi apabila dia menyertai dunia pekerjaan, dia berakhir dengan B20, golongan miskin. Sesuatu yang agak tidak munasabah. Sedangkan harga barangan dan harga-harga aset sama ada rumah dan kereta, kenderaan dan sebagainya sudah jauh memuncak. Tetapi tingkat pendapatan masih berada di tingkat yang lama. Dan ini sesuatu yang menggusarkan. Kita takut nanti orang dah tak nak masuk dah institusi pengajian tinggi. Sebab dia kata saya masuk institusi pengajian tinggi, menggenggam segulung ijazah, tapi dikategorikan miskin. Lebih baik saya berakhir dengan gig ekonomi, jadi kita boleh dapat pendapatan yang lebih. Sebab sekarang pendidikan pun ibarat pelaburan, doktor, sebab dia bermula dengan beberapa semester. Okey doktor, saya faham dengan apa yang diberikan penerangan tadi, dan sekarang topiknya adalah anak muda miskin bandar. Bolehkah kita katakan atau adakah terdapat kes juga di mana anak-anak muda ini yang berada di bandar bekerja, sebab kita difahamkan dari statistik 2/3 daripada penduduk Malaysia berada di bandar. Mereka ni tak sedar pun mereka ni miskin bandar, dan mereka diperlakukan sebegitu dengan gaji sebegitu, pendapatan sebegitu, tapi mereka meneruskan kehidupan dengan struggle sebegitu, doktor. Betul, apa yang Hanif katakan itu adalah mereka tidak sebenarnya merasai mereka itu miskin. Tapi apa yang mereka lalui adalah dunia kehidupan miskin. Ini disebabkan oleh kos kehidupan yang tinggi. Kalau Hanif melihat gaji 2,200 dan tinggal di bandar, kita kata paling tidak pun sewa rumah 500. Dan dia memerlukan sama ada menggunakan motosikal ataupun kereta yang ekonomi ataupun pengangkutan awam, 500 lagi dah hilang. Dah 1,000 dah hilang kat situ. Separuh daripada gaji dah hilang. Belum makan lagi. Seperti mana tadi kalau kita tengok ada klip pada awalnya yang mengatakan jika berlaku satu kecemasan, ini yang kita panggil miskin rentan. Apabila kita panggil miskin rentan adalah golongan yang rapuh
dalam istilah bahasa Inggeris kita panggil vulnerable. Ini adalah golongan anak muda ini. Anak muda ini agak rapuh apabila ada kesan externality seperti pandemik baru ini, maka mereka akan terkesan dengan lebih lagi. Belum lagi kecemasan kesihatan, belum lagi kecemasan yang lain, kaitan rosak kenderaan rosak dan sebagainya, atau kecemasan di kampung. Maka ini adalah golongan miskin rentan. Anak muda ini harus diberi perhatian yang sewajarnya oleh pihak pembuat polisi. Saya nak tanya, bila kata tadi 25 tahun gaji tak naik, maknanya kan tanggung gaji itu tidak dinaikkan untuk graduan ni, apa sebenarnya berlaku sebenarnya? Mesti kita macam terfikir kan, 25 tahun tu panjang, tempoh yang sangat panjang. Satu soalan yang sebenarnya harus dijawab oleh pembuat polisi. Memang kalau kita lihat 25 tahun dahulu, gaji permulaan graduan untuk degree ijazah adalah 1,800. Untuk diploma adalah 1,400. Pada tahun 2022 Januari gaji yang sama. Tapi kalau kita lihat aset, contoh rumah, pada 25 tahun yang lepas, rumah, kalau kita kata rumah murah masa itu, bukan mampu milik, rumah murah, di bawah 100,000. Sekarang rumah mampu milik yang ditawarkan hanya rumah mampu tengok, 300,000. Jadi mampu tengok tu ya. Jadi kita tengok ketidakseimbangan di dalam peningkatan ini. Hinggakan hari ini juga, kalau kita lihat di dada-dada surat khabar hari ini, Persatuan Majikan masih lagi ingin membantah kenaikan gaji minimum yang ingin dinaikkan daripada 1,200 ke 1,500. Ini yang kita katakan, dalam istilah saya berani mengatakan bahawa ini adalah kita tunduk kepada kapitalis. Jadi kita harus menggembeling usaha bersama untuk mengimbangkan kembali. Okey, faham. Baik, Doktor, kita nak redakan sikit perbincangan ni. Okey, kita nak berikan satu lagi laporan istimewa yang disediakan berkaitan dengan topik ini, iaitu anak muda miskin bandar. Jom. Pembangunan menjadi indikator kepada kemajuan yang dicapai bagi sesebuah negara. Di Malaysia, kewujudan pelbagai bangunan pencakar langit menjadi bukti pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik lebih ramai pelabur asing ke negara ini. Namun, di sebalik kepesatan proses perbandaran, ada kelompok yang terkesan dan terpaksa bergelut dengan kesusahan untuk meneruskan kehidupan. Menurut data yang diperoleh daripada Kementerian Wilayah Persekutuan KWP pada tahun 2021, kira-kira 30,000 ketua isi rumah di ibu negara tergolong dalam kategori bawah paras kemiskinan bandar. Saya bekerja di sebuah syarikat di Kuala Lumpur. Gaji yang saya dapat setiap bulan sebanyak RM2,000. Kalau ikutkan, memang kurang mencukupi. Saya duduk sini sewa bilik dah RM400. Bayaran kereta pun dalam RM400 sebulan. Makan katakanlah dalam RM15 satu hari. Sebulan dah dalam RM400 juga. Nak kirim duit pada mak ayah lagi dalam RM200. Duit minyak, tol pun dalam sebulan makan RM200. Hutang PTPTN dah RM120. Top up phone lagi, diri sendiri lagi pun nak kena belanja juga kadang-kadang. Menyedari hakikat ini, KWP mengisytiharkan bulan Februari sebagai bulan sifar miskin tegar di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sebagai usaha menangani kemiskinan bandar ekoran kos kehidupan yang semakin meningkat. Usaha membantu golongan miskin bandar ini bukanlah sesuatu yang baharu. Inisiatif seperti program Perumahan Rakyat PPR di beberapa lokasi di ibu negara sudah lama dijalankan untuk penempatan semula setinggan dan memenuhi keperluan tempat kediaman bagi golongan berpendapatan rendah B40. Bukan itu sahaja, seramai 4.8 juta individu bujang dengan pendapatan di bawah RM2,500 layak menerima bantuan keluarga Malaysia BKM yang diumumkan dalam pembentangan bajet 2022 yang lalu. Meskipun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan, sikap dan pendirian belia juga memainkan peranan penting untuk mengelakkan mereka dari tergolong dalam kategori miskin bandar. Budaya berkahwin di usia muda misalnya boleh membawa kesan buruk terutama dari segi kewangan sekiranya tiada persiapan yang rapi. Saya mendirikan rumah tangga pada usia 23 tahun dan Alhamdulillah pada Januari 2022 genap usia perkahwinan kami setahun. Keutamaan kami adalah kehidupan selepas berkahwin. Jadi simpanan kami lebih tertumpu pada kehidupan lepas berkahwin seperti tempat tinggal, kelengkapan rumah dan kegunaan harian. Usia perkahwinan kami 6 tahun. Pada ketika
perkahwinan itu saya berumur 21 tahun dan isteri saya berumur 20 tahun lah. Keadaan kewangan kami pada awal perkahwinan stabil, Alhamdulillah, sebab kami pun kahwin awal dan kami merancang lah. Ketika itu isteri saya masih lagi belajar. Kami hidup berasingan, Alhamdulillah, dengan bantuan keluarga. Isteri saya tinggal bersama keluarga dan saya bekerja lah masa itu. Tidak kira individu bujang maupun mereka yang sudah berkeluarga, masalah yang berpunca dari faktor kewangan pastinya memberi tekanan serta gangguan emosi yang teruk. Sekiranya isu miskin bandar terutama bagi golongan belia tiada jalan penyelesaian, mereka akan terus ketinggalan dalam arus pembangunan sama ada dari aspek ekonomi, pendidikan maupun sosial serta menjejaskan agenda pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara maju. Baik, itu perkongsiannya. Masing-masing ada pengalaman. Ya. Kan mungkin cumanya kita kena lihat bahawa tahun demi tahun cabaran hidup tu berbeza. Ya. Jadi kita kena lihat baliklah benda tu. Kadang-kadang ada orang cakap, alah aku dulu pun susah. Memang. Betul. Betul tak doktor? Berbeza. Betul doktor? Ya. Zaman doktor susah lain kan? Dah, ya. Waktu kita susah lain. Dan sekarang kita sebut nama ni adalah zaman yang mencabar sekarang ni dengan era pasca endemiknya. Doktor, tadi saya tertarik dengan ayat yang diberikan dalam laporan ni, iaitu mencapai sebuah negara maju. Kita ni negara yang masih dikategorikan sebagai membangun. Sepatutnya di tahap negara membangun ini, apa tahap sebenarnya pendapatan di bandar, gaji dan sebagainya, doktor? Kalau kita lihat secara umum, kalau kita buat perbandingan ilmiah, sepatutnya gaji di tahap untuk graduan adalah sepatutnya sekurang-kurangnya RM3,000. RM3,000 di Malaysia? RM3,000. Jadi kita lihat sepatutnya dia sudah mengalami kenaikan berterusan. Tapi itu yang saya kata, dia tidak mengalami kenaikan. Hingga kan saya agak terkejut apabila ada laporan yang mengatakan sebenarnya gaji itu dah menguncup. Ada yang menguncup, ada yang ditawarkan di bawah itu disebabkan pasca pandemik. Wow. Dan sebenarnya ini yang dikatakan graduan tersepit kan, dalam keadaan pandemik sebegini, dengan gaji kalau tak pilih tak ada kerja. Jadi mereka tersepit, nak tak nak kena ambil juga. Jadi kalau dilihat doktor, antara negeri-negeri ini, negeri mana yang mencatatkan statistik miskin bandar yang tertinggi? Kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh Department of Statistik Malaysia, DOSM, 4 buah negeri yang mempunyai kadar kemiskinan yang paling tinggi, iaitu 2 di Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. 2 di Semenanjung adalah Kelantan dan Perak. Ini adalah negeri-negeri yang mempunyai kadar kemiskinan yang paling tinggi. Dari segi kaum pula, masih lagi yang paling tinggi adalah kaum Melayu, diikuti oleh kaum India dan juga kaum Cina. Manakala yang lagi satu yang menggusarkan adalah di kalangan orang asli, 33% orang asli masih berada dalam kepompong kemiskinan. Wow. Okey, baik. Itu antara statistik. Doktor, kita melihat kepada satu isu yang dah lama diperdebatkan juga dan ianya stagnan sahaja, masih kekal berada di sana. Okey, kita nak menuju ke arah tahun yang lebih baik, mungkin ke arah restart kembali kehidupan ini. Apa yang boleh dilakukan dalam usaha untuk menggembling satu tenaga yang sama bersepadu, memastikan bahawa perkara ini dapat diatasi sekurang-kurangnya? Kalau kita lihat, atas kertas kita mempunyai 2 visi yang amat baik. Keluarga Malaysia, wawasan kemakmuran bersama. Tetapi dalam kita nak mencapai wawasan kemakmuran bersama, erti kemakmuran bersama dikongsi oleh semua. Bukannya dikongsi oleh sekumpulan elit di atas, kita mempunyai ramai orang miskin. Apa yang perlu dilakukan ini adalah satu, menjadikan dia agenda nasional. Iaitu agenda nasional bagaimana kita boleh meningkatkan tingkat sosioekonomi golongan yang di bawah di sana. Iaitu B10, B20. Kita jangan cerita B40 lagi. Yang B10, B20 kita nak naikkan. Yang jarang diceritakan ini. Yang jarang diceritakan. Jadi apalah artinya kalau negara kita menuju negara maju tetapi ada rakyat yang tersisih atau tercicir daripada kemajuan. Jadi kita harus lakukan ini sebagai satu agenda nasional dan memastikan bahawa kelompok ini dapat diberi bantuan. Khasnya anak muda. Ingatlah, anak muda inilah bakal pemimpin kita. Anak muda inilah yang akan mentadbir negara. Maka kita perlu bantu mereka untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Dan harus diberikan satu tingkat pendapatan yang munasabah. Tapi bila kita memang kita mengharapkan ada satu usaha lah sebenarnya kan. Cumanya saya nak tanya pendapat doktor jugalah. Bagaimana doktor melihat keadaan ini? Cabarannya untuk kita menolak ini sebagai satu benda yang perlu diberikan perhatian.
Kalau kita lihat, acap kali bila kita nak naikkan tingkat pendapatan, biarpun tingkat pendapatan gaji minimum, kita selalu menerima tentangan daripada pihak majikan dan sebagainya, dan kerajaan selalu mengalah. Tapi jangan lupa, apabila tingkat pendapatan itu meningkat, maka kadar orang kata kesejahteraan, keseronokan ataupun satisfaction akan meningkat dan produktiviti akan meningkat. Bila produktiviti akan meningkat, maka firma juga atau syarikat dan majikan yang akan berkongsi keuntungan. Maka dia macam carrot and stick. Kita harus memberikan satu insentif. Kita harus menggembirakan mereka yang bekerja. Kalau kita lihat negara jiran kita baru-baru ini terdapat laporan bahawa pekerja buruh diberikan gaji 3,200 Sing dollar, iaitu berhampir lebih kurang 10,000 duit kita. Jadi kalau kita boleh lihat tahap kebersihan yang dicapai akibat daripada job satisfaction. Doktor melihat kepada perkara ini, sekiranya mungkin akan ada isu berbangkit sekiranya perkara ini ditingkatkan, mungkin taraf hidup juga menjadi semakin tinggi. Saya sebaliknya, saya melihat jika isu ini tidak diberi prioriti, maka kita tidak dapat mencapai wawasan kemakmuran bersama. Apa artinya keluarga apabila dalam satu keluarga itu kita mempunyai ahli keluarga yang tercicir? Bagaimana kita nak mencapai wawasan kemakmuran bersama apabila kesejahteraan, kekayaan negara hanya dikongsi oleh segolongan yang tertentu. Jadi ini harus dijadikan agenda nasional. Maka setiap tahun kerajaan harus menjalankan bukan saja pelan dan aktiviti, malah harus juga mengukur keberjayaan dan juga berkongsi. Dan sebagaimana kita lihat, kadar kemiskinan kita dah berjaya. Daripada 49% pada tahun 70-an, kita berjaya kurangkan hingga 49% pada tahun 2019. Tapi sekarang telah meningkat kembali melebihi 8%. Kalau kita tidak berhati-hati, maka dia akan lebih lagi. Khasnya mereka yang duduk di bandar, khasnya anak muda. Inilah golongan rentan, miskin rentan yang harus diberi perhatian. Wow, sangat membuka mata. Cumanya hari ini pastinya yang mengejutkan kita bahawa bagaimana 25 tahun itu tidak ada satu usaha yang untuk menaikkan. Kan? Perlunya ada, jadikan agenda nasional, perlunya ada gemblengan tenaga daripada pemimpin dan juga rakyat untuk bersama-sama kita jadikan ini sebagai satu tanggungjawab kita lah kan. Untuk mungkin sekarang kita tak rasa nanti anak-anak kita. Betul. Bagaimana? Sampai bila harus perlu tunduk, ini masa untuk kita sama-sama restart. Doktor, terima kasih banyak sedia bersama kami. Selamat bertugas juga. Profesor Madya Dr. Baharul Abdul Hamid, sekali lagi kita perkenalkan, Pengarah Pusat Pendidikan Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam bersama kita di Malaysia hari ini. Kita berhenti seketika.